wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para jemaah Musalla Al-Husna, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada tengah hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai dan dahului dengan ucapan tahmid kesyukuran. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas pertemuan pada tengah hari ini pada tanggal 22 Ramadan 1445 Hijrah. Hari Ramadan sudah berlalu, hari yang ke-20 sudah lepas. Semoga kita semua akan naik kelas. Lapar dan dahaga harap-harapnya membekas. Di hari akhirat nanti insya-Allah kita doakan moga mendapat balas. Para jemaah sekalian, sempena dengan kita berada di 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini, kita beristiqamah dalam kebaikan di bulan Ramadan, maka sukanya lah saya nak mengupas satu tajuk berkenaan dengan memahami dan memburu Lailatul Qadar, insya-Allah. Istiqamah dalam kebaikan untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. 10 akhir Ramadan telah pun datang. Kini semua yang beriman telah diundang membaca zikir dan Al-Quran pagi dan petang, memahami dan mengenali Lailatul Qadar. Marilah sama-sama kita hadam. Lailatul Qadar itu ada cirinya. Bumi pun senyap tiada anginnya. Haiwan dan tumbuhan bisu suaranya, seakan mengetahui gerak-gerinya. Sungguh beruntung mereka yang dapat menjadi kurnia Allah yang berlipat-lipat. Kepada Allah orang beriman mendekat. Itulah buah dari amal yang berkat. Ada nak jawab pantun tak tengah hari ni? Kalau ada, lepas tazkirah. Takut tak habis kuliah kita. Para jemaah sekalian, Lailatul Qadar, Lailah kita faham maknanya malam, betul tak? Al-Qadar, para ulama menghuraikan makna Al-Qadar ini ada 3 makna. Ada berapa? Ada 3 makna. Kita akan huraikan satu persatu. Last nanti kita akan bincangkan bilakah berlakunya malam Al-Qadar ini. Al-Qadar ada 3 makna. Makna yang pertama, Al-Qadar maknanya adalah syaraf. Syaraf maknanya mulia. Lailatul Qadar dengan maksud Lailatun Syarafin, malam yang mulia. Sebab apa malam itu disebut malam yang mulia? Sebab pernah berlaku satu peristiwa pada malam tersebut, iaitu peristiwa penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar dari tempat simpannya Al-Quran di Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu lapisan yang pertama langit dunia. Apa sahaja yang disandarkan dengan Al-Quran, maka layak dinisbahkan padanya dengan syaraf, kemuliaan. Al-Quran turun dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah ni, dia turun secara jumlatan wahidah, sekaligus. Sebagaimana kita tengok Al-Quran pada hari ini, yang terkandung padanya 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah,
30 juzuk, 60 hizib, 240 maqra', turun sekaligus semuanya pada malam Al-Qadar dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa sahaja yang disandarkan ada kaitan dengan Quran, dia layak untuk mendapat syaraf, kemuliaan. Sama ada orang menerimanya, yang menurunkannya, malam yang turunnya Al-Quran, ataupun bulan turunnya Quran, tempat turunnya Quran, apa sahaja yang ada kaitan dengan Quran layak untuk dia mendapat kemuliaan. Faham para jemaah sekalian? Maka para ulama sebut, kalau kita nak mendapat kemuliaan, maka kita berdamping dan bersahabatlah dengan Al-Quran. Kita akan tanya, apa kemuliaannya Ustaz? Kita sebut mulia. Apa kemuliaannya? Kemuliaannya Allah Ta'ala nyatakan, kemuliaannya adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada kamu beribadah selama 1000 bulan. Bukan sama, tetapi lebih baik. 1000 bulan bonus Allah bagi. Kita PM baru umumkan BKK, bantuan khas kewangan, RM500. Oh, seronok, lebar, senyum, lain macam, betul tak? Seronok dah. Itu tak sampai suku bulan gaji sebenarnya, betul tak? Dah seronok lain macam dah. Bukan sebulan gaji, bukan 10 bulan. Ni Allah umumkan bonus pada orang yang beribadah pada malam tersebut, kerana kemuliaan Al-Quran pernah turun pada malam tu. Siapa yang beribadah pada malam tersebut, dia mendapat pahala lebih daripada dia beribadah selama 1000 bulan. Lebih 1000 bulan ni kita tak tahu berapa. Mungkin 2000, mungkin 3000, tak tahu. Tetapi yang pasti lebih 1000 bulan. Khairun, lebih baik. Berapa lama 1000 bulan Ustaz? Kalau kita convert lah, lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Nilai ibadat lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Para jemaah sekalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil dia mampu beribadat dari sudut umur ibadatnya itu lebih 83 tahun 4 bulan. Betul tak? Untuk beribadat dalam tempoh tersebut, umur kita mesti lebih daripada 1000 tahun. Barulah nilai ibadat lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita ni pendek. Umur umat dia akan mengikuti umur Nabi dia. Dia kaedahnya begitu. Umat akan mengikuti umur Nabi dia. Sebab itu kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajudu dhalik. Umur umat aku antara 60 hingga 70 tahun, dan hanya sebilangan kecil sahaja yang mampu lebih daripada 70. Umur umat mengikuti nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umur 63. Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, sahabat paling kanan, dia wafat ataupun meninggal dunia juga umur 63 hakikatnya. Umar Al-Khattab juga meninggal dunia umur 63. Melainkan Uthman bin Affan, dia lebih sikit, dia meninggal dunia pada umur 81 tahun. Maknanya range dia begitu saja. Jika nak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Allah kurniakan kepada nabi yang lain umur panjang. Contoh, Nabi Adam alaihissalam umurnya mencecah lebih 1000 tahun. Nabi Hud alaihissalam umurnya mencecah 464 tahun. Nabi Idris 865 tahun. Nabi Nuh dalam Quran Allah sebut umurnya mencecah 1000 tahun tolak 50, 950 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishaq 180 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Yaqub 137 tahun. Nabi Ayub 93 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Nabi Daud 100 tahun. Nabi Isa ketika dia diangkat ke langit dan masih hidup sampai tengah hari ni, betul tak?
Nabi Isa masih hidup sampai tengah hari ni. Ketika Nabi Isa dia diangkat ke langit, umurnya ketika itu 33 tahun, dan masih hidup sampai hari ni, bermaksud umurnya telah mencecah ribuan tahun. Umur umat Nabi Muhammad 60, 70 saja. Ada yang lebih daripada tu, tapi sikit. Walaupun awak buka puasa tak minum air manis sekalipun, tiap-tiap minggu gatih basikal sampai ke Teluk Cempedak sekalipun, nak sampai lebih 100 tahun tu payah. Betul tak? Payah. Mustahil lah. Kalau 100 lebih tu mustahil pada zaman sekarang ni. Ada tapi sikit sangatlah. Dia ada dalam bab umur ni, dia ada satu istilah tuan-tuan. Biasa kita dengar dalam bab umur, orang yang berumur 60 tahun ke atas, mereka ni dikenali dengan golongan warga emas. Betul tak? Gold generation, generasi emas. Tapi dalam bab umur ni dia ada beberapa istilah yang lain yang menggambarkan peringkat-peringkat umur. Dan mungkin kita ni kali pertama kot kita dengar istilah tersebut. Sebab jarang orang sampai umur yang terlalu panjang. Sebab dia ada satu istilah bagi orang yang berumur 90 hingga 99 tahun. 90 hingga 99 tahun, mereka ni dikenali dengan kluster nonajinarian. Pernah dengar tuan-tuan? Apa benda tu Ustaz? Nonajinarian nama dia. Nonajinarian ni refer tu orang yang hidup umur 90 hingga 99 tahun. Itu istilah dia. Bagi orang yang berumur 100 tahun hingga 109 tahun, mereka dikenali dengan kelompok centenarian. Centenarian, orang yang lebih daripada satu abad. Dan bagi orang yang berumur 110 dan ke atas, mereka dikenali dengan istilah super centenarian. Super centenarian. Tuan-tuan boleh google ni, nonajinarian refer to apa, centenarian refer to apa, super centenarian refer pada apa, merujuk kepada umur. Kita mungkin tak pernah dengar sebab jarang orang yang mampu umur sampai kepada tahap demikian. Dan dia ada satu lagi kajian dalam bab umur ni, dia panggil life expectancy. Life expectancy, ia merujuk kepada the number of year a person can expect to live with the well health. Angka yang merujuk kepada seseorang dia mampu hidup dalam keadaan kesihatan yang baik. Maknanya kalau umur ni biasanya sihat lagi lah. Kalau di Malaysia kajian dibuat bagi kaum lelaki, life expectancy kaum lelaki ni umurnya 73.2 tahun. Bagi kaum wanita life expectancy dia 77.6 tahun. Puratanya kalau kita di Malaysia, warga seseorang itu dikira kesihatan yang baik lagi lah untuk dia hidup, umurnya 75.4 tahun. Lepas daripada tu biasanya akan susah pada dirinya dan akan susah juga pada orang lain. Di Malaysia kita berada pada ranking yang ke-71 dalam World Index Ranking Life Expectancy in the World. Itu tuan-tuan, itu kita sebut umur, bukan nilai ibadah, betul tak? Itu umur. Tidak semua daripada umur kita itu kita isi dengan ibadah. Maka bila Allah sebut kemuliaan, apa kemuliaannya? Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada awak beribadah daripada 83 tahun 4 bulan, 1000 tahun. Maka kita rasakan memang betul-betul Allah Ta'ala nak bagi hadiah kepada umat Nabi Muhammad yang umur kita ni pendek dan nilai ibadat kita ni sangat sikit sebenarnya. Ada satu kajian dibuat, kalau hari ni umur kita 60 tahun, 60 tahun umur kita hari ni, tanpa kita sedari, daripada umur kita 60 tahun, kita hanya solat yang fardu ni, solat yang fardu hanyalah setahun lebih sahaja daripada umur kita 60 tahun tadi. Setahun lebih saja. Daripada umur 60 tahun, hanya setahun lebih saja daripada umur tersebut kita guna untuk kita solat yang fardu. Mengambil kira kita solat pagi petang siang malam 17 rakaat, satu rakaat 2 minit, 2 minit darab dengan 17 rakaat, maknanya kita solat setiap hari 34 minit. Seminggu ada 7 hari, 34 darab dengan 7, maknanya kita solat seminggu 238 minit.
Sebulan ada 4 minggu, 238 minit darab 4, maknanya sebulan kita solat 952 minit. Setahun ada 12 bulan, 952 minit darab dengan 12, setahun maknanya kita solat 11,424 minit. Ditukar dalam bentuk jam, maknanya setahun kita hanya solat 190.4 jam saja. Ditukar dalam bentuk hari, maknanya dalam setahun kita hanya solat 7.93 hari sahaja. Kalau umur kita hari ni 60 tahun, kena tolak 10 tahun sebelum kita akhir balik. 50 darab dengan 7.93 hari, maknanya solat kita walaupun umur 60 tahun, kita hanya solat 396.7 hari sahaja. Angka-angka ni nak menunjukkan betapa mulianya malam Al-Qadar, sebab dia ada barakah. Apa barakahnya? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan walaupun amal kita lakukan tu hanya satu malam saja. Faham tuan-tuan? Itu luar biasanya malam Al-Qadar ni. Ada satu lagi kajian tuan-tuan, saya suka nak bawakan dalam bentuk angka-angka ni supaya kita nampak bernilainya malam Al-Qadar. Kalau hari ni umur kita 75 tahun, tanpa kita sedar, kita telah menghabiskan masa sebanyak 26 tahun hanya untuk tidur pada waktu malam saja. Dengan nisbah kita tidur sehari semalam adalah 8 jam. Umur kita 75 tahun, 26 tahun tu habis untuk tidur saja. Dan 3 tahun kita habiskan hanya untuk bergolek-golek cari posisi untuk tidur. Itu tak kira lagi tidur dalam kuliah, tidur dalam majlis ilmu, contoh kan. Maknanya habis banyak dah masa kita kat situ. Tak kira lagi pergi bazar Ramadan, beratur Cik Hamad, contoh, mandi, makan, minum, tengok telefon, balas WhatsApp, bawa kereta, jam. Daripada umur kita 75 tahun, berapa dah kita dihabiskan pada perkara lain. Maka bila Allah sebut kemuliaannya khairum min alfi syahr, maka kita rasakan memang betul-betul malam Al-Qadar ni dia merupakan raja kepada segala malam-malam yang ada. Yang ada malam ni 354 malam mengikut kalender Islam. Luar biasa tuan-tuan. Ini yang pertamalah makna Al-Qadar. Al-Qadar maknanya syaraf, syaraf, kemuliaan. Saya sebut tadi ada berapa maksud? Ada 3 kan. Yang pertama Al-Qadar dengan makna syaraf. Yang kedua Al-Qadar maknanya takdir. Al-Qadar makna yang keduanya adalah takdir. Lailatul Qadar adalah malam Allah mengesahkan takdir tahunan alam. Takdir tahunan alam ni maknanya daripada Ramadan tahun ni ke Ramadan akan datang, ia disahkan takdirnya pada malam Al-Qadar. Berdasarkan firman Allah dalam surah Ad-Dukhan pada ayat yang keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Al-Qadar inilah Allah membahagi-bahagikan takdir alam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Dia malam Al-Qadar ni, kalau kita nak mudah faham, dia macam AGM para malaikat lah. Para malaikat semua berkumpul ni malam Al-Qadar ni. Maka takdir alam ni, takdir rahmat, azab, rezeki, hujan, angin, bencana, ajal, dalam tempoh setahun diberikan kepada para malaikat Allah Ta'ala untuk dilaksanakan dalam tempoh setahun ni. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itulah Allah mengagihkan takdirnya dengan penuh hikmah dan bijaksana. Maka di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada malam Al-Qadar, kita digalakkan banyak-banyak berdoa. Apa sebab? What is the because? Apa sebab? Kerana doa mampu merubah takdir. Betul tak? Doa mampu merubah takdir. Katakanlah seseorang tu dalam tempoh 1 tahun ni, Ramadan tahun ni ke Ramadan akan datang, dalam catatan takdir dia ada benda yang tidak elok. Contoh, dia diuji dengan penyakit COVID. Contoh kan, pada bulan sekian-sekian, tempoh setahun ni, awak ada penyakit COVID akan kena pada awak. Kebetulan bulan Ramadan bertepatan pula malam Al-Qadar.
Dia berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada penyakit gila, penyakit sopok, penyakit menular, penyakit Covid. Asalnya dia kena penyakit Covid tadi, tapi sebelum disahkan takdir dia, malaikat macam, ya Allah, ni ada hamba awak ni, takdir dia kena Covid, tapi dia berdoa kepada awak supaya jauh daripada penyakit Covid. Sapu balik takdir tersebut, ditetapkan takdir yang baru. Boleh tak? Mudah saja bagi Allah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah boleh menyapu takdir yang lama, wa yuthbit, dan ditetapkan takdir yang baru. Mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu makna yang kedua, al-qadar. Faham para jemaah sekalian? Dua. Yang ketiga, para ulama dalam menghuraikan makna al-qadar, al-qadar makna yang ketiga maksudnya adalah sempit. Lailatul qadar maknanya malam yang sempit. Banyak dalam Quran Allah guna perkataan qadar ini merujuk kepada sempit. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Sesiapa yang merasakan rezekinya sempit, Allah sebut hendaklah dia berinfak. Wa man qudira alaihi rizquhu, qudira tu maknanya sempit. Lailatul qadar, al-qadar maknanya sempit. Kenapa disebut malam itu malam yang sempit? Kerana nak menggambarkan bumi ini seolah-olah terasa sempit dengan kehadiran para malaikat yang ramai turun ke bumi pada malam al-qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat dan ar-ruh, malaikat Jibril turun pada malam al-qadar membawa perintah Allah. Ramai mana ustaz sehingga bumi ini terasa sempit? Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempitnya pada malam tersebut, ramainya malaikat pada malam al-qadar, kata baginda, innal malaikata tilkal lailah aktharu fil ardi min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat pada malam al-qadar lebih banyak bilangannya daripada batu-batu kerikil yang ada di bumi. Batu-batu kecil tu kita nampak banyak dah di bumi ni. Malaikat pada malam al-qadar lebih banyak daripada itu. Mungkin kita akan tanya, beria sangat malaikat ramai-ramai pakat turun ustaz. Apa sebab? Kerana mereka nak mendoakan dan mengaminkan doa mereka yang beribadat pada malam al-qadar. Sebab apa mereka nak mengaminkan dan mendoakan? Tuan-tuan, malaikat dia segan sebenarnya dengan manusia ni. Dia segan. Memang dia segan apa? Sebab apa? Dia dulu, malaikat dia pernah underestimate manusia. Betul tak? Dia pandang rendah manusia dan dia pukul rata manusia. Kan kalau tuan-tuan ingat, dalam Quran Allah ceritakan ketika awal Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, Al-Baqarah ayat 30. Allah ceritakan. Ketika Allah bagi tahu malaikat, malaikat, aku nak ciptakan manusia sebagai khalifah atas muka bumi ni. Tuan-tuan agak-agak malaikat setuju ke tak setuju? Tak setuju kan? Tak. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ayatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Cuba tengok maksud dia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah memberi tahu kepada malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ni. Malaikat bantah, betul tak? Malaikat kata apa dia? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, kamu nak ciptakan manusia atas muka bumi sebagai khalifah,
pasti manusia tu akan melakukan kerosakan atas muka bumi. Dan bukan setakat kerosakan, malaikat dia pukul rata manusia, dia kata wayasfikun dima, manusia akan menumpahkan darah, akan balah. Bukan setakat perhabis berat, dia underestimate manusia. Bukan setakat perhabis berat, bukan setakat balah mulut, tetapi balah fizikal, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, cukuplah kami yang bertasbih dan bertahmid pada engkau. Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu, saya tahu, awak tak tahu. Allah sebut, saya tahu, awak tak tahu. Memang betul, bila Allah ciptakan manusia, sangkaan malaikat itu ada melesetnya. Yang betul-betul lah, yang manusia balas tu balas lah. Tetapi ramai juga yang beribadah pada malam Al-Qadar. Maka segan dia sebenarnya dengan manusia, berbondong-bondong dia turun pada malam Al-Qadar, nak mendoakan dan mengaminkan doa orang yang beribadat pada malam tersebut. Faham tuan-tuan? Itu sebab dia. Maka Al-Qadar ini maknanya yang ketiga adalah sempit, malam yang sempit. Kalau nanti orang tanya kita tazkirah zuhur tadi, tajuknya bicara tentang apa ya? Kita sebut salah satunya adalah saya belajar tentang 3 makna Al-Qadar. Apa dia makna Al-Qadar 3 tu? Entahlah, saya pun tak ingat dah. Jangan gitu. Yang pertama, Al-Qadar maknanya syaraf. Yang kedua, Al-Qadar maknanya takdir. Yang ketiga, Al-Qadar maknanya sempit. Para jemaah sekalian, memburu satu malam Al-Qadar ini sebenarnya ia memerlukan latihan beribu-ribu malam yang sebelumnya. Sebagaimana analogi atlet pelari pecut 100 meter, Usain Bolt contohnya kan, dia buat larian 10 saat, bawah 10 saat. Pada larian 100 meter dia catat rekod dunia 9.58 second. Adakah dia nonong berlari hanya pada hari perlombaan dapat catatan masa tersebut? Tidak. Pastinya dia telah berlari dengan ribuan hari, ribuan kilometer, maka dia dapatlah masa catatan pelari terpantas di dunia. Begitu juga mencari malam Al-Qadar, bukan kita tunggu, tetapi memerlukan kepada latihan hari-hari yang sebelumnya. Persoalannya, bilakah berlaku malam Al-Qadar? Yang ini menarik tuan-tuan, kita nak buat kajian sikit. Bilakah berlakunya malam Al-Qadar? Mengkaji persoalan tentang bilakah berlaku malam Al-Qadar, kajian tajuk ini mestilah dibuat dalam bentuk tematik. Dalam bentuk tematik. Tematik ni dengan maksud kita mengumpulkan semua hadis yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malam Al-Qadar, kumpulkan semua hadis dalam satu tema yang sama, barulah kita tarik kesimpulan daripada semua hadis yang kita kumpulkan. Faham tuan-tuan? Itu cara nak mengkaji tentang malam Al-Qadar. Bila kita kumpul semua hadis, banyak hadis yang Rasulullah pernah sebut tentang pencarian malam Al-Qadar ataupun pengalaman para sahabat yang bertemu malam Al-Qadar dengan disahkan oleh baginda, kita dapati di sini malam Al-Qadar yang pernah keluar daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa tarikh ataupun malamnya. Rasulullah pernah sebut tentang pencarian malam Al-Qadar ini pada malam yang ke-17 Ramadan ada. Malam yang ke-21 Ramadan ada. Malam yang ke-23 Ramadan ada. Malam yang ke-24 Ramadan ada. Malam yang ke-25 Ramadan ada. Malam yang ke-27 Ramadan ada. Malam yang ke-29 Ramadan ada. Di sini barulah kita boleh buat kesimpulan, oh, kalau begitu maksudnya malam Al-Qadar ini berubah-ubah tarikhnya. Faham tuan-tuan? Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, oh, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tarikhnya berubah-ubah, dengan kata lain,
setiap tahun yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga berubah-ubah kerana Rasulullah menyebut mengikut konteks tahun tersebut. Faham tak? Tak boleh yang Rasulullah ungkapkan pada tahun tu kita bawakan kepada tahun hari ini. Faham tak? Rasulullah sebut carilah malam Al-Qadar pada malam yang ke-23. Ada hadis menyebut tentang perkara tersebut. Rasulullah ungkapkan untuk tahun itu, tahun Rasulullah masih hidup. Tiba-tiba hari ini kita bawa dalam konteks Ramadan tahun hari ini, maka akan berlaku kontradiksi. Faham tuan-tuan? Sebab Nabi SAW dia berpuasa Ramadan ni 9 kali dalam hidup baginda. 9 kali. Maknanya 9 kali jugalah pemburuan malam Al-Qadar yang dilalui oleh Nabi SAW. Kalau ikut garis masa sejarah, ibadat puasa disyariatkan pada tahun berapa hijrah? Siapa ingat? Tahun yang ke berapa? Ustaz jangan tanya-tanya Ustaz, kuliah je lah. Ramadan dia disyariatkan ibadat puasa ni tahun yang kedua hijrah. Tahun yang kedua hijrah, tahun berlakunya perang Badar tu. Tahun yang kedua hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 hijrah. Tahun kedua disyariatkan. Rasulullah wafat Rabiul Awal tahun 11 hijrah. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam hijrah, tahun ketujuh hijrah, ke-8 hijrah, ke-9 hijrah, tahun yang ke-10 hijrah. Tahun ke-10 hijrah Ramadan itu Ramadan yang terakhir. Tahun yang ke-11 tak sempat sebab Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal datang dulu, barulah datang bulan Ramadan. Faham tuan-tuan? 9 kali. Maka 9 tahun. Sebab itu kita dapati ucapan baginda dalam perburuan Lailatul Qadar kepada para sahabat berbeza setiap tahun. Ada ketikanya baginda sebut 17 Ramadan, 21, 23, 24, 25, 27, 29. Ada hadis menyebut 17. Biasa kita dengar Rasulullah sebut carilah malam Al-Qadar 10 malam terakhir, betul tak? Betul. Tetapi Rasulullah ungkapkan untuk tahun itu. Sebab ada hadis riwayat Abu Dawud, Imam Baihaqi daripada Abdullah bin Mas'ud, kata baginda, utlubuha lailata sab'ata asyrata min Ramadan wa lailata ihda wa ishrina wa lailata thalatha wa ishrina. Kejarlah malam Al-Qadar itu pada malam yang ke-17, malam yang ke-21, malam yang ke-23 daripada Ramadan. Maka tidak mustahil ia jatuh walaupun pada bukan 10 hari yang terakhir. Sebab Rasulullah pernah ungkapkan 17, 21, 23. Dan ada satu tahun tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut satu malam saja. Contohnya hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Ibn Khuzaimah, Muwatta Imam Malik daripada Abdullah bin Unais, kata baginda, taharru lailatal qadri lailata thalatha wa ishrin. Carilah malam Al-Qadar pada malam yang ke-23 Ramadan. Jadi kalau kita baca hadis ni, kita pegang, kita terus buat kesimpulan, oh Rasulullah sebut cari malam ke-23, kita pun bawalah untuk Ramadan pada tahun ni, menyebabkan dia tidak sesuai dengan konteks ucapan Nabi. Faham tuan-tuan? Rasulullah sebut pada waktu tu Rasulullah hidup Ramadan tahun tu. Sedangkan kita hidup ni pada Ramadan yang Rasulullah sudah tidak ada. Dan ada juga, ni pendapat paling banyak sebenarnya, malam yang ke-27 lah. Kalau kesimpulannya malam yang ke-27 ni pendapat paling banyak. Bukan sebab hadis tuan-tuan. Bukan sebab hadis. Ada hadis Rasulullah sebut secara direct, man kana mutaharriha falyataharra lailatas sabi' wal ishrin. Hadis riwayat Ibnu Umar daripada Musnad Imam Ahmad. Siapa yang mencari malam Al-Qadar, carilah malam yang ke-27. Bukan kerana hadis ni para ulama mengatakan malam Al-Qadar kemungkinan besar banyak berlaku malam yang ke-27. Bukan sebab hadis ni. Sebab kalau berdasarkan hadis, malam-malam lain pun ada hadis juga. Tetapi malam yang ke-27 ni
dipilih oleh majoriti para ulama kerap kali ia berlaku kerana malam yang ke-27 ditakwilkan berdasarkan daripada pendapat seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ulama bergantung ataupun menisbahkan kepada takwilan Ibnu Abbas yang mengatakan kemungkinan besar banyak kalilah Lailatul Qadar berlaku malam yang ke-27 Ramadan. Dia punya takwilan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia punya takwilan, don't play, jangan main-main dengan takwilan dia. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah doakan pada dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, berilah fahaman agama kepada Ibnu Abbas dan berilah ilmu takwil Al-Quran pada Ibnu Abbas. Ni Ibnu Abbas punya takwilan ni. Takwilan pada apa? Surah Al-Qadar. Ibnu Abbas bukan Haji Abbas je dengan kita. Ibnu Abbas ni dia punya takwilan luar biasa, tuan-tuan. Contoh, firasat dia tepat. Antaranya ketika turunnya surah An-Nasru, idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang kemenangan Islam dan pembukaan. Bila turun surah tu, sahabat lain seronok, gembira. Tapi Ibnu Abbas seorang dia teriak, menangis dia. Menangis dia bila turun surah idza jaa nasrullah. Orang tanya, wahai Ibn Abbas, kenapa awak menangis bila turun surah An-Nasru? Bukankah kita patut gembira dengan datangnya kemenangan Islam? Kata Ibn Abbas, saya punya takwilan, bila turun je surah ni menandakan saat kewafatan Nabi akan datang selepas ni. Dan memang betul, 3 bulan lepas daripada turun surah An-Nasru, idza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah wafat. Itu dia punya takwilan dia. Contoh surah Al-Qadar, takwilan dia kenapakah Ibnu Abbas mengatakan banyak berlaku pada malam yang ke-27? Kerana tuan-tuan, kalau kita perhatikan surah Al-Qadar, surah Al-Qadar itu dia ada 30 perkataan. Cuba tuan-tuan kira. Dan kita tengok pada perkataan yang ke-27. Perkataan yang ke-27 itu perkataannya adalah hiya, perkataan hiya. Salamun hiya hatta. Perkataan hiya tu dia kembali kepada Lailatul Qadar. Selamatlah hiya. Hiya ni maknanya dia tu Lailatul Qadar sehingga terbitnya fajar. Dan perkataan hiya yang merujuk kepada Lailatul Qadar jatuh pada perkataan yang ke-27. Maka takwilan Ibnu Abbas mungkin banyak kali Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang ke-27 Ramadan. Tuan-tuan kira 30 perkataan semuanya. Inna anzalnahu fi lailati al-qadar. 5. Wa ma adraka ma Lailatul Al-Qadar. 10 kan? Lailatul Al-Qadar khairun min alfi syah. 16. Kemudian tanazzalu al-malaikah war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. 25. Salamun, perkataan yang ke-26. Hiya, perkataan yang ke-27. Matla'i, salamun hiya hatta, perkataan 28. Matla'i 29. Al-Fajr, perkataan yang ke-30. Takwilan Ibnu Abbas hiya yang merujuk kepada Lailatul Qadar jatuh perkataan 27, maka dia katakan kemungkinan besar banyak berlaku pada malam yang ke-27 Ramadan. Sebab itu di Masjidil Haram malam yang ke-27 Ramadan mencecah sehingga 5 juta orang berqiyamul lail. Tapi wallahu alam ia kekal menjadi rahsia sebenarnya. Itu hanyalah pendapat sahabat, dan pada zaman sekarang tidak ada yang boleh mengesahkannya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pada waktu itu yang boleh mengesahkan. Sekarang tak ada lagi. Andai katalah kita bertemu dengan malam Al-Qadar berdasarkan tanda-tanda yang kita yakin, apa yang perlu kita lakukan? Post dekat Facebook. Jangan. Sunat bagi orang yang merasai kehadiran Lailatul Qadar menyembunyikannya. Sebab apa? Yang pertama bagi mengelakkan timbul perasaan riak dan takabur
terhadap amalan tersebut. Awak ni saya tengok lepas 21 Ramadan tak datang tarawih dah. Bukan apa ustaz, dah jumpa malam Al-Qadar 83 tahun 4 bulan ustaz, makan tak habis dah. Oh, dia punya action dia tu, makan tak habis, dia kata. Riak, timbul perasaan ujub tadi. Yang kedua, supaya tidak menjadikan orang lain hilang motivasi untuk beribadat. Dah semua pakat kata malam 21, malam 21, malam yang seterusnya tu orang tak berapa turun dah untuk qiyamul lail. Maka sunat bagi kita yang merasai tanda-tandanya menyembunyikan. Apa tandanya ustaz? Ini tanda yang sahih tuan-tuan, yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Biasa kita dengar dulu-dulu orang sebut malam Al-Qadar ni tandanya pokok sujud, betul tak? Tak ada dalil yang kukuh. Sujud, mata kita tengok sujud, mata orang lain tengok tegak elok je, tak kukuh mana tu. Ataupun ada orang sebut, oh malam Al-Qadar ni maknanya hujan pagi tu ataupun malam tu. Ini tak ada hadis yang kukuh. Hujan mungkin di Shah Alam hujan, di Kelang panas contoh kan. Maka benda tu tak kukuh. Hujan kat tempat ni, tempat lain tak hujan pun. Dia hujan ni berdasarkan kepada seorang sahabat. Bila dia sujud, dia angkat daripada dahi dia ketika sujud tu basah menandakan hujan. Maka dia bertemu dengan Nabi, lalu Rasulullah katakan, awak beribadat pada malam tadi tu adalah malam Al-Qadar. Maka orang pun bagi tahulah, oh tanda malam Al-Qadar ni hujan lah. Tapi tidak kukuh, tidak semestinya begitu. Sebab mungkin tempat ni hujan, tempat lain tak hujan. Yang sahihnya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim lah tuan-tuan, Rasulullah sebut daripada Ubay bin Ka'ab, amaratuha an tutla'a syamsu fi sabihati yawmuha bayda la syi'aha laha. Tanda malam itu, malam Al-Qadar, adalah apabila matahari yang terbit pada waktu pagi keesokan harinya, sabihati yawmuha bayda, cahayanya ataupun matahari tu kamu tengok dia macam putih, warna putih, dan la syi'aha laha, dan dia memancarkan cahayanya dalam keadaan tidak terasa bahangnya. Itu tanda yang sahih. Tapi bila kita jumpa tanda tersebut, maknanya waktunya sudah berlalu dah. Maknanya tanda selepas Rasulullah ceritakan. Tanda sebelum tak ada, tanda sebelum tak ada. Tapi tanda selepas ada, tetapi tanda selepas tu maknanya barang yang lepas adalah barang yang lepas, jangan dikenang lagi. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sama ada hujan ke ataupun itu, tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang perkara tersebutlah. Wallahu a'lam. Moga kajian kita lebih kurang 45 minit pada tengah hari ini bermanfaat. Moga menjadi motivasi kepada kita untuk kita banyak lagi meningkatkan amal kita, istiqamah dalam kebaikan di hujung-hujung Ramadan ini. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.